Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum remaja bersama saya Nur Atika Hanin binti Abdul Rahman pada malam yang indah dan penuh barakah ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik molek jelita pada hari ini, saya ingin mengupas sedikit tentang topik perbincangan kita pada hari ini. Kita sedia maklum bahawa dewasa ini penghayatan akhlak mulia dan sunnah Rasulullah dalam kehidupan masyarakat Muslim boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justeru, masalah ini perlulah dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuailah dengan tajuk forum kita pada kali ini iaitu Rasulullah sebagai khalifah terunggul. Sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, janganlah ragu dan jangan risau kerana sememangnya tidak asing lagi dengan ahli-ahli panel kita yang hadir pada hari ini bersama-sama kita untuk membincangkan tentang Khalifah Rasulullah sebagai Khalifah terunggul. Baiklah, saya memperkenalkan di sebelah kanan saya iaitu ahli panel yang pertama. Nampak pemalu tapi bijak berkata-kata. Saudari Intan, selamat datang. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Baiklah, seterusnya kita akan memperkenalkan ahli panel kita yang kedua iaitu saudari Nurnisha Hadina. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurnisha Halina binti Nur Halim. Terima kasih kepada moderator kita yang petah berkata-kata iaitu saudari Atika Hanin binti Abdul Rahman. Baiklah, untuk pengetahuan ahli panel kita, sebelum saya mengajukan soalan, saya ingin memperkatakan sekali lagi bahawa tajuk kita pada hari ini ialah Rasulullah Khalifah terunggul. Jadi saya teruskan kepada soalan yang pertama iaitu kepada saudari Intan terlebih dahulu. Soalan saya, apakah sebenarnya yang kita dapat lihat dan faham daripada pengertian ataupun konsep khalifah di muka bumi ini? Dipersilakan saudari Intan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudari moderator kita dan terima kasih juga terhadap soalan yang telah diajukan. Baiklah. Pertama sekali, soalannya iaitu apakah yang kita dapat faham daripada konsep khalifah di muka bumi ini. Jadi, pertama sekali Kamus Dewan edisi yang keempat, khalifah ini sebenarnya bermaksud pengganti kepada Nabi. Nabi Muhammad SAW ataupun khalifah ini merupakan gelaran ketua agama dan raja negara-negara Islam. Seterusnya, istilah khalifah ini berasal daripada perkataan bahasa Arab yang mana ianya bermaksud pengganti Nabi Muhammad SAW. Selain itu, konsep khalifah juga merujuk kepada jawatan sebagai ketua negara Islam. Ianya adalah bertujuan untuk menggantikan kepimpinan Nabi Muhammad SAW selepas kewafatan baginda. Selain itu, menurut istilah pula, khalifah ini sebenarnya merupakan generasi manusia yang telah dipilih oleh Allah untuk yang mana tugasnya untuk mentadbir, mengurus, memakmurkan muka bumi ini dengan melaksanakan syariat-syariat Islam sama ada menurut pihak peribadi secara peringkat keluarga, masyarakat, negara dan juga antarabangsa. Okey, seterusnya pula mari kita lihat apakah definisi khalifah mengikut pandangan Syiah. Jadi,
menurut pandangan Syiah tentang khalifah ini, kebiasaannya mereka tidak menggunakan istilah khalifah. Tetapi mereka ini akan menggunakan perkataan imam. Jadi mereka juga ada mengatakan bahawa umat Islam harus dipimpin oleh imam. Dan imam tersebut dia tidak akan dipilih oleh umat Islam. Ini mengikut pandangan mereka lah. Jadi sebaliknya kepimpinan harus mewarisi dalam keluarga Nabi dan Nabi Muhammad sepatutnya disusuli dengan segera selepas kematiannya oleh menantunya iaitu Ali bin Abi Talib sebagai imam. Maksudnya dekat sini orang yang betul-betul layak menjadi imam hanyalah orang yang mewarisi keluarga Nabi. Contohnya mereka katakan yang layak iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Selain itu, oleh yang demikian, oleh sebabkan pemikiran mereka yang demikian, mereka telah mengatakan 3 khalifah yang pertama iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dianggap sebagai penceroboh yang mana mereka ini tiada kaitan dengan keluarga Nabi. Jadi itu menurut pandangan Syiah. Seterusnya pula saya akan jelaskan tentang kaedah-kaedah pelantikan khalifah ini. Baiklah, pelantikan khalifah ini sebenarnya ditentukan mengikut syarat-syarat tertentu. Mestilah kalau kita nak melakukan sesuatu perkara yang akan memberi impak yang besar kepada satu perkara, ianya memerlukan syarat. Jadi syarat untuk menjadi khalifah ini ialah iaitu yang pertama, mestilah seorang lelaki yang Islam. Yang kedua iaitu mempunyai istiqamah dalam akidahnya. Yang kedua iaitu mempunyai istiqamah dalam akidah dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga iaitu tidak cacat anggota yang boleh menghalang daripada menjalankan tugas. Serta yang keempat iaitu beliau hendaklah mempunyai ilmu yang tinggi sama ada dalam bidang agama dan juga pentadbiran. Jadi itu merupakan syarat-syarat untuk menjadi seorang khalifah. Jadi antara ciri-ciri khalifah pula, mereka ini mestilah mempunyai perwatakan yang baik, wara' dan mahir dalam ilmu keagamaan dan pentadbiran. Yalah, sebab mereka ni kan merupakan pemimpin iaitu yang akan mentadbir negara. Jadi mereka ini perlulah mahir, memiliki pelbagai kemahiran untuk memastikan keamanan sentiasa terjaga. Jadi proses pelantikan khalifah ini juga mestilah melalui majlis syura, iaitu majlis syura ni lebih mengutamakan musyawarah, yang mana seperti pelantikan Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi itu sekadar itu sahaja daripada saya untuk menjawab persoalan konsep khalifah di muka bumi ini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Intan atas penerangan tentang konsep khalifah yang sangat terperinci dan mendalam daripada saudari. Jadi kita mendapat satu ilmu baru iaitu bagaimana persepsi menurut Syiah ini mereka melihat ataupun mereka mendefinisikan konsep khalifah ini. Jadi seterusnya saya akan ajukan soalan kepada ahli panel yang kedua. Baiklah Saudari Nisha, seperti yang kita sedia maklum, dunia pada hari ini telah mencapai kepada abad tahun yang ke-21. Oleh yang demikian, perkembangan teknologi moden juga selaras dengan pembangunan di kawasan bandaraya. Namun begitu, konsep khalifah ini masih diguna pakai hingga ke hari ini. Khalifah juga sebenarnya memikul tanggungjawab yang agak besar dalam mentadbir sesebuah negara. Oleh yang demikian, bolehkah Saudari Nisha terangkan secara terperinci tentang peranan manusia sebagai khalifah di era digital ini? Dan bagaimana pula individu tersebut dapat mentadbir negara dengan aman tanpa berlakunya pertumpahan darah? Dipersilakan Saudari Nisha. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari moderator di atas persoalan yang amat menarik ini. Saya rasa bersemangat nak menjawab selepas mendengar persoalan yang diajukan.
kita berbalik kepada soalan tadi. Persoalan ni ialah peranan manusia sebagai khalifah di era digital kini. Okey, di sini jika ditelusuri dengan lebih mendalam, kita dapati setiap perbuatan dan perkara yang berlaku pasti mempunyai tujuan dan peranannya tersendiri. Jadi jika kita kaitkan dengan tajuk kita sebentar tadi iaitu berkenaan dengan khalifah, kita dapat katakan bahawa manusia ini sebenarnya dicipta dengan matlamat sebagai khalifah. Manusia ini bukanlah dicipta atas tiada sebab ataupun macam makhluk-makhluk yang lain yang tiada sebab kan. Jadinya manusia ni memang diciptakan sebagai khalifah. Sebagai contoh yang saya dapat buktikan menurut Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 iaitu A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Okay, maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Okay. Baiklah, berdasarkan ayat ini kita dapat lihat bahawa manusia ini sebenarnya diciptakan bukan untuk menjadi perosak. Malah manusia ini sememangnya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tugas sebagai seorang pemimpin, tak kisahlah pemimpin terhadap orang lain ataupun pemimpin terhadap dirinya sendiri. Dalam konteks ini, khalifah dipertanggungjawabkan untuk memikul amanah dalam menjaga keamanan rakyat sejagat dan turut mentadbir urusan dunia dengan agama. Baiklah, bagi menjawab persoalan berikut, khalifah ini sebenarnya jika kita lihat memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga agama. Okay, mereka ini dipertanggungjawabkan untuk menegakkan syiar Islam menerusi penyebaran dakwah Islam yang sebenar. Sebagai khalifah juga, mereka ini perlu mencerminkan akhlak dan nilai perketi yang mulia agar dipandang tinggi oleh masyarakat sekeliling. Malahan sifat ini jugalah yang menjadi tarikan orang luar untuk memeluk agama Islam secara dengan sukarela. Okey, tadi saya rasa saya juga mendapat persoalan tentang peranan seorang pemimpin itu mentadbir negara tanpa berlaku pertumpahan darah. Okey, di sini kita boleh lihat dari perspektif di mana apabila seorang pemimpin itu mengaplikasikan sifat-sifat mahmudah yang ada sebab kerana pemimpin ni adalah contoh bagi orang yang dipimpin. Okay. Rakyat yang baik merupakan hasil daripada kepimpinan yang baik. Hal ini dikatakan demikian kerana cara pemilihan pemimpin itu sendiri perlu menitik beratkan tentang sifat mazmumah. Kerana apa? Okey, pemilihan pemimpin perlu melalui undian dan juga kata sepakat daripada semua pihak. Undian yang dilakukan pastilah dengan cara yang adil. Oleh itu, pemimpin juga perlu mengaplikasikan sikap adil itu dalam diri mereka sendiri agar tidak berlaku perbalahan dan perpecahan dalam kalangan masyarakat. Okey. Saya rasa itu sahaja tentang penjelasan saya berkaitan dengan persoalan tadi. Saya beralih kepada moderator. Terima kasih. Masya Allah, begitu jelas ya penerangan yang diberikan oleh ahli panel kita Nurnisha Halina sebentar tadi. Jadi segala yang diperkatakan oleh Nisha tadi semuanya memberi penjelasan yang mudah difahami oleh penonton kita. Baiklah, sebelum saya meneruskan kepada soalan yang seterusnya, izinkan saya mengulas sedikit apa yang telah diperkatakan oleh saudari Nisha tadi. Jadi ditinjau dari perspektif Islam sebagaimana yang terungkap dalam Kitabullah Al-Quranul Karim, peranan, tanggungjawab serta matlamat kehadiran manusia di alam ini adalah terfokus kepada pelaksanaan dua tugas utama. Iaitu yang pertama, kita sebagai hamba ini perlu melakukan ibadah kepada Allah dan memakmurkan planet bumi yang mereka diami. Jadi perihal tugas ini terungkap dalam suratul Az-Zariyat ayat yang ke-56 yang mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yang bermaksud tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk melakukan ibadah kepadaku. Jadi kita dapat lihat dekat sini peranan manusia ini diciptakan di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Namun ada juga dalil yang mengatakan bahawa kita ini sebagai hamba Allah perlu juga memakmurkan bumi, iaitu seperti mana firman Allah Ta'ala dalam suratul Hud ayat yang ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Yang bermaksud dialah yang menjadikan kamu daripada bahan-bahan bumi dan menghendaki kamu memakmurkannya. Jadi kita dapat lihat kedua-dua ayat ini menyatakan peranan seorang hamba ataupun kita sebagai hamba di bumi Allah ini perlulah memakmurkan serta beribadah kepada Allah. Jadi peranan manusia ini, kita hidup di dunia ini dua, iaitu kita perlu melakukan ibadah kepada Allah dan juga memakmurkan bumi. Jadi dimaksudkan dengan memakmurkan bumi ini daripada konsep ataupun tajuk perbincangan kita pada hari ini, yang mana perlulah melantik khalifah untuk kita memakmurkan ataupun kita membina satu negara yang ataupun satu negara yang kita panggil sebagai negara yang penuh dengan peraturan ataupun undang-undang seperti mana yang telah disyariatkan kepada kita untuk mengikutinya. Jadi seterusnya bolehkah saya meminta panel yang pertama kita untuk menambah serba sedikit bagi menjawab persoalan berikut tadi, iaitu berkenaan dengan bagaimana peranan manusia ini, peranan manusia sebagai khalifah pada era digital masa kini. Dipersilakan Saudari Intan. Kepada saudari moderator kita, pertama sekali saya nak tak apalah, abaikan. Okey, seterusnya saya akan meneruskan tentang untuk menjawab persoalan tersebut. Baiklah, soalan tentang apakah peranan seorang khalifah di muka bumi ini ataupun lebih khususnya di era digital kita pada hari ini. Bagi menjawab berlega-lega diminta nonton semua. Saya dapat katakan di sini bahawa seorang khalifah ataupun pemimpin, mereka ini bertanggungjawab untuk melaksanakan perintah-perintah agama dan semua urusan dunia, yakni mereka ini perlulah mentadbir dunia dengan menggunakan agama. Maksudnya mereka perlu uruskan segala urusan di dunia dengan berlandaskan dengan agama Islam. Jadi hal ini adalah meliputi tanggungjawab mereka untuk menegakkan keadilan di kalangan manusia. Seterusnya untuk membentuk pandangan yang mulia dan kebebasan pendapat yang bermaruah, menghormati taraf kemanusiaan serta menegakkan keamanan dan kestabilan. Nampaknya dekat situ tanggungjawab seorang pemimpin ni amat memberi impak yang besar kepada sesebuah negara tersebut. Jadi dalam mencapai kestabilan ini, negara Islam perlulah berkewajipan untuk menjaga kemaslahatan agama ataupun menjaga kebersihan agama itu dari segi agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta benda, ataupun ini juga dikenali sebagai maqasid syariah. Jadi berkenaan dengan khalifah ini, setelah umat Islam telah kehilangan khalifah pada tahun 1342 Hijrah, mereka ini tidak lagi melaksanakan tugasnya untuk menjaga agama dan mentadbir urusan dunia dengan agama. Jadi selain daripada jihad, kegiatan dakwah juga telah terhenti. Bahkan hukum-hukum syariat juga telah dilucutkan dan mahkamah syariah pula dilumpuhkan. Nampaknya dekat situ bila khalifah ini, bilanya negara Islam telah kehilangannya sistem khalifah, jadi kita dapat lihat betapa besarnya impak negatif yang akan terjadi kepada sesebuah negara. Selain itu, seluruh kegiatan ekonomi, politik dan sosial telah dipisahkan dari agama dan berlakunya fahaman sekularisme. Jadi
Umat Islam juga telah melihat Islam dari sudut pandangan ibadat semata-mata. Maksudnya sehingga iman mereka hanya berada di antara hati dan masjid sahaja. Maksudnya mereka hanya pandang ibadat semata-mata sahaja. Jadi seterusnya pula, fahaman sekularisme ini yang mana mereka telah menolak politik yang berasaskan agama telah menjadikan seluruh amal selain ibadat khusus sebagai urusan keduniaan yang mesti ditadbir tanpa campur tangan agama. Maksudnya dekat sini, politik yang dijalankan, maksudnya kat sini fahaman sekularisme lah. Politik yang dijalankan di dunia ini, di sebuah negara, mereka tidak boleh campurkan dengan urusan agama. Itu merupakan fahaman sekularisme. Jadi orang yang berkuasa tidak melaksanakan hukum agama, sebaliknya mereka telah menjadikan agama semata-mata dipanggil sebagai kosmetik politik untuk mengaburi mata rakyat sahaja. Jadi akibatnya umat Islam telah mengalami kemerosotan teruk dalam urusan mereka. Mereka juga tertindas dari sudut ekonomi, mereka juga terpinggir dalam politik dan mereka terancam dari sudut sosial. Orang Islam sudah tidak mempunyai jati diri sebagai orang beriman. Sebaliknya menjadi pengikut kepada trend dunia semata-mata. Sebab mereka ini hanya memandang ibadat secara fizikal sahaja. Mereka tidak melakukannya ikhlas dari hati. Jadi hal ini secara jelas menunjukkan bahawa umat Islam gagal mencapai objektif penciptaannya. Oleh itu dalam konteks ini umat Islam berkewajipan, umat Islam pada hari ini perlulah melakukan tajdid dengan mengembalikan kekuasaan politik Islam tersebut. Yang mana kita perlulah kembalikan sistem khalifah itu pada dunia hari ini. Yang mana pada hari ini sebenarnya sistem khalifah itu masih digunakan tapi ianya tidak bersifat menyeluruh. Jadi tujuannya supaya selepas ini Islam dapat ditegakkan semula termasuk melaksanakan seluruh hukum syariatnya dan mengurus tadbir seluruh urusan dunia dengan agama. Jadi sama ada melalui jalan demokrasi atau cara selainnya, umat Islam berkewajipan untuk berjihad bagi menegakkan semula sistem khalifah Islam pada dunia hari ini. Jadi itu sahaja yang saya dapat kongsikan untuk menjawab persoalan yang diajukan. Saya akan serahkan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih saudari Intan. Masya Allah, penerangan yang panjang lebar, jelas dan sangat terperinci oleh kedua-dua ahli panel kita pada hari ini yang sangat tinggi ilmunya, Masya Allah. Jadi baiklah, saya rasa bolehkah kita teruskan kepada soalan yang seterusnya, yang mana soalan ini saya akan ajukan kepada panel yang kedua pula. Boleh, insya-Allah saya sudah bersedia. Baiklah saudari Nisha, nampak bersemangat ya? Okey, saya teruskan kepada soalan saya. Soalan saya ialah apakah perkaitan penghayatan akhlak mulia dalam melahirkan khalifah pada era digital kini? Silakan saudari Nisha. Baiklah, terima kasih sekali lagi moderator yang penuh bersemangatnya pada malam ini. Okey, saya ulang lagi sekali soalan yang telah diajukan. Apakah perkaitan penghayatan akhlak mulia dalam melahirkan khalifah pada era digital kini? Okey, jika kita perhalusi, akhlak yang baik dapat mendatangkan banyak impak yang positif kepada manusia dan kepada yang lainnya. Bayangkan jika seorang pemimpin itu tidak mengamalkan akhlak yang mulia, maka ia boleh menyebabkan perselisihan hubungan dan pendapat. Ia boleh meretakkan ukhuwah dan rasa persaudaraan yang amat dituntut oleh agama. Malah kemungkinan besar keberkesanan kepimpinan itu juga akan terjejas. Okey, maksudnya kat sini jika seorang pemimpin tu dia tak mengamalkan akhlak mulia, dia suka hati dia je nak buat apa, maka ia akan menjejaskan juga tampuk kepimpinan yang dia tengah pimpin itu. Okey, saya juga akan bacakan sebuah kata-kata yang berbunyi, kepimpinan itu bukanlah satu keistimewaan, sebaliknya adalah tanggungjawab yang cukup berat. Ia bukanlah satu kelebihan atau kemegahan, tetapi satu pengorbanan.
Ia juga bukannya kesenangan dan kemewahan, tetapi kerja keras dan usaha bersungguh-sungguh. Okey, dekat sini kepimpinan tu bukanlah tindakan yang dibuat secara membuta tuli, tapi tindakan yang penuh strategi dan perancangan. Kepimpinan adalah wadah pembangunan, kemajuan, kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Okey, Rasulullah bersabda, maksudnya pemimpin yang menguasai urusan kaum muslimin tetapi tidak bersungguh-sungguh memerhatikan kepentingan kaumnya, tidak menasihati demi kebaikan dan kesejahteraan mereka, kelak dia tidak dapat masuk ke dalam syurga bersama-sama dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, demikianlah betapa besarnya dan beratnya tanggungjawab seorang pemimpin yang diamanahkan oleh Allah kepada kuasa kepimpinan untuk menerajui rakyatnya ke arah kesejahteraan dan kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Okey, baiklah, pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang sentiasa ingin berkhidmat dan berkorban demi kebahagiaan rakyat yang dipimpinnya dan tidak sekali-kali mengutamakan kepentingan dirinya, keluarganya maupun kerabat terdekatnya. Okey, baiklah, saya rasa itu sahaja penerangan saya yang agak ringkas. Saya beri kembali kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih lagi sekali Saudari Nisha atas perkongsian yang sangat menarik yang diberikan oleh Saudari sebentar tadi. Jadi pengungsian yang sangat ringkas tetapi padat menjadi fokus kita pada hari ini. Bagaimana pula dengan ahli panel pertama kita pula, iaitu Saudari Intan, ada info tambahan yang ingin disampaikan? Baiklah, terima kasih kepada moderator kita kerana beri untuk menambahkan serba sedikit info bagi menjawab persoalan yang diajukan. Dekat sini saya nak tambah sedikit sahaja. Okey, jadi sebagaimana kita tahu bahawa akhlak Rasulullah sewajarnya menjadi panutan sekalian umat Islam. Jadi kita juga perlu mendalami dan mempraktikkan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Malahan dalam kehidupan seharian baginda juga, baginda bukan sahaja menyeru untuk berbuat kebaikan, malah baginda juga menyeru umatnya untuk menunjukkan teladan yang baik kepada orang lain. Oleh itu jelaslah bahawa akhlak ini diterapkan. Akhlak apa? Menunjukkan teladan yang baik dan menyeru untuk berbuat kebaikan. Diterapkan diri seorang yang bergelar khalifah khususnya dalam dunia era digital kini dan juga pada generasi akan datang. Hal ini seterusnya dapat menjamin keselamatan negara, menjamin keamanan negara dan seterusnya seperti saudara Nisha kata, pemimpin yang baik, rakyat yang baik datangnya daripada pemimpin yang baik. Sekadar itu saja penambahan maklumat ataupun info daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudari. Alhamdulillah, terima kasih Saudari Intan atas info tambahan yang sangat menarik. Jadi sebenarnya kita masa sangat mencemburui kita sudah sampai kepada pengakhiran topik perbincangan kita pada hari ini. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya kita sudah pun sampai ke perakhiran. Sebelum berakhir, marilah kita sama-sama renungkan sejenak satu orang panggil puisi yang mana berbunyi, lautan itu dunia, bahtera itu kita, kemudi itu agama, peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Sekian sahaja untuk hari ini, terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam.
lantasan keterbatasan waktu, saya mohon untuk mengakhiri bicara ini. Selanjutnya, mohon mengundur diri. Saya akhiri forum remaja kita pada malam yang mulia ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.